Hai and Assalamualaikum to Dr. Madia binti Kamarudin. Saya wakil daripada grup 13. Kami ingin membentangkan tentang founder yang telah kami kaji, iaitu Siti Nurul Atina Suhaimi, seorang pengasas Tina Arena Beauty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Tahir bin Khairul Saleh. Saya akan membentangkan pengenalan. Kegiatan keusahawanan merujuk kepada satu siri aktiviti yang dijalankan oleh individu atau kumpulan untuk menubuhkan, mengurus dan membangunkan usaha niaga dengan tujuan untuk mengawal keuntungan. Usahawan ialah seorang yang mempunyai kualiti, sikap dan kebolehan untuk mengenal pasti, mencipta dan mengurus perniagaan dengan tujuan untuk mengawal keuntungan. Seorang usahawan juga haruslah mempunyai prinsip asas keusahawanan sebelum memulakan perniagaan serta bijak dalam menghadapi cabaran sepanjang bergelar usahawan. Untuk latar belakang founder pula, nama beliau ialah Siti Nurul Atina Suhaimi, seorang pengasas Tina Arena Beauty. Beliau ialah seorang usahawan wanita yang memiliki produk health and beauty yang berumur 34 tahun dan berasal daripada Kubah Batang, Tumpat, Kelantan. Beliau juga merupakan atlet Melayu yang telah berjaya menjadi salah satu usahawan yang terkenal di Malaysia. Beliau memulakan perniagaan beliau pada tahun 2013 dan mendapat kelulusan SSM pada tahun yang sama juga. Beliau menjalankan perniagaan 100% secara atas talian, dan faktor yang telah membawa beliau untuk menjadi peniaga ialah minat dan keinginan untuk membantu keluarga. Latar belakang syarikat. Syarikat ini bernama Tina Arena Beauty Enterprise yang telah didaftarkan pada tahun 2013. Tina Arena Beauty ini telah berkembang menjadi salah satu perniagaan yang maju dan terkenal di negeri Kelantan. Jenis perniagaan, Puan Tina menjalankan perniagaan berjeniskan pemilikan tunggal kerana membolehkan beliau memiliki dan mengendalikan perniagaannya sendiri. Pelanggan sasaran bagi penjualan produk Puan Tina adalah golongan yang berumur 18 tahun ke atas sahaja. Cara memulakan perniagaan. Puan Tina menjalankan perniagaan secara atas talian iaitu Facebook kerana pada ketika itu media sosial belum lagi berkembang. Selain dari itu juga, Puan Tina menjalankan perniagaannya secara fizikal iaitu dengan memberi risalah tentang produknya. Seterusnya ialah bilangan pekerja. Puan Tina mempunyai 40 orang pekerja iaitu 25 orang teller dan 15 orang staf. Pekerja teller hanya bekerja dari rumah dan diberi gaji minggu, manakala pekerja staf bekerja di butik dan dibayar gaji bulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Amirul Berudin. Hari ini saya akan membentangkan usahawan sebelum memulakan usaha perniagaan Tina Arena Beauty. Yang pertama, pengalaman bekerja Puan Siti Nurul Atina ialah pengalaman kerja Puan Siti Nurul Atina dahulu ialah pernah bekerja di sebuah kedai ekonomi sebagai pembantu jualan dan kemudiannya bekerja di Pejabat Bank Rakyat sebagai pegawai pemasaran pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Seterusnya, aktiviti keusahawan yang pernah beliau ceburi. Yang pertama, beliau pernah menyewa booth di Dataran Merdeka anjuran government untuk membantu usahawan dengan tapak yang berharga serendah RM100 seminggu, dan dalam masa yang sama, beliau juga turut menjahit seperti batal kraft tangan bagi menampung sewaan booth pada ketika itu. Seterusnya, bilakah waktu beliau menceburi bidang keusahawan? Beliau menceburi bidang ini sejak berusia 11 tahun lagi, iaitu dengan menjual tisu dan sanggup menunggu pelanggan yang pulang ke rumah semata-mata ingin berniaga. Seterusnya, siapakah role model kepada Puan Siti Nurul Atina? Beliau berpendapat bahawa ibunya adalah role model terbaik kepadanya kerana ibunya dahulu merupakan seorang ibu tunggal yang bertukus lumus dalam menjalankan perniagaan iaitu menjahit
dan meniaga nasi lemak bagi menampung isi keluarga walaupun serba kekurangan dan hanya berbekalkan kerajinan dan ketabahan. Sekian, terima kasih untuk saya. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih. Seterusnya, usahawan semasa memulakan usaha niaga. Motivasi setiap individu adalah bergantung kepada kekuatan motif mereka. Motif ialah keperluan, kehendak, dorongan atau dorongan sendiri dalam diri individu. Namun begitu, motivasi yang diperoleh oleh Puan Tina ialah daripada minatnya yang dipupuk sejak zaman pembelajaran beliau. Ketika di Temubuan, beliau mengatakan bahawa pada tahun 2013, beliau telah fokus memulakan kerjayanya dalam bidang perniagaan dan pada waktu tersebut, beliau masih lagi belajar. Hal ini kerana untuk menampung kos sara hidup yang tidak cukup. Selain itu, motivasi dari keluarga. Dalam hal ini, Puan Tina mengatakan bahawa beliau ingin memberi keselesaan kepada keluarganya dan ingin menambah duit pembelanjaan beliau. Kerana kesempitan hidup pada masa lalu, beliau telah nekat untuk mengubah nasib keluarganya yang kurang susah. Akan tetapi tidak hanya itu sahaja, dorongan dari ibu beliau juga telah memudahkan lagi kerjanya dalam bidang perniagaan dan keusahawanan ini. Seterusnya, setiap perniagaan mempunyai hala tuju. Begitu juga dengan perniagaan Tina Beauty Enterprise. Perniagaan ini mempunyai tujuan yang spesifik untuk memajukan dan memperkembangkan jualan syarikat tersebut. Dalam tumbuhan tersebut, Puan Tina telah mengatakan bahawa beliau ingin meningkatkan lagi jualan kopi dan juga telah mula mengusahakan perniagaan tudung yang baru diusahakannya sekaligus di bawah syarikat yang sama. Bagi beliau, setiap perniagaan yang dibuatnya harus mempunyai pencapaian yang baik untuk terus kekal dalam kejayaan perniagaan tersebut. Selanjutnya, sumber kewangan yang diperoleh ketika memulakan perniagaan Tina Beauty Enterprise adalah dari modal yang dikumpul ketika menjadi dropship. Puan Tina mengatakan bahawa beliau menggunakan 100% daripada modalnya yang dikumpul sejak hasil menjadi dropship, yang mana pada ketika itu harga produk yang dijual adalah RM10 sahaja. Ketika duit modal yang telah dikumpul mencecah angka RM1,000, beliau telah mula mengambil stok untuk dijual dan setelah seminggu memegang stok tersebut, beliau telah mengambil keputusan untuk menjadi stokis pada masa itu. Menurut Puan Tina, sepanjang mengumpul modal, beliau tidak menerima atau memohon pinjaman dari mana-mana pihak, melainkan modal tersebut adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Seterusnya, promosi yang dilakukan oleh Puan Tina dalam langkah untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak adalah melalui perniagaan secara dalam talian. Puan Tina mengatakan bahawa selain menggunakan sosial media untuk berinteraksi dengan orang ramai, beliau juga telah memulakan perniagaan ke atas talian dan pada awalnya terdapat pelanggan yang kurang mempercayai produk yang dijual olehnya dalam masa yang sama. Pada ketika itu, jualan di atas talian baru sahaja diperkenalkan dan beliau merupakan orang terawal menjual produknya sehingga mendapat perhatian di mata pengguna media sosial. Contohnya, media sosial yang sering digunakan adalah TikTok dan Facebook. Rancangan perniagaan. Beliau menyatakan bahawa perancangan perniagaan yang teliti sebelum memulakan perniagaan adalah sebuah minat dan impian bagi memiliki sebuah perusahaan yang sendiri. Seterusnya, beliau juga ada memberitahu bahawa perniagaan kopi kurus bermula mengikut perancangannya. Tambahan lagi, beliau serius dan fokus dengan perniagaannya. Bukan itu sahaja, beliau mampu menjahit dan membuka perusahaan tudung demi untuk mencari sokongan belanjaan sehingga beliau berjaya seperti sekarang. Selain itu, orientasi risiko. Risiko dalam perniagaan ialah ekonomi dalam kewangan yang sentiasa berubah-ubah apabila dipasarkan. Beberapa perubahan positif dan negatif dalam menjalankan perniagaan. Oleh itu, penting untuk melihat perubahan dan trend bagi berpotensi mengenai rancangan kemerosotan ekonomi. Dengan itu,
Simpan wang sebanyak mungkin untuk mengekalkan aliran tunai yang stabil. Juga kendalikan dengan anggaran yang kurang dengan overhead yang rendah melalui semua kitaran ekonomi sebagai sebahagian daripada perancangan perniagaan tersebut. Banyak sekali rumusan kesimpulannya dari apa yang pengkaji dapati, syarikat Tina Arena Beauty Enterprise yang diusahakan oleh Puan Siti Nurul Atina ini merupakan perniagaan yang berkonsepkan health and beauty. Untuk memastikan sesuatu perniagaan yang diusahakan itu berjaya, seseorang usahawan perlulah menjadi watak utama dan memainkan peranan yang penting agar perkara itu menjadi sesuatu kenyataan. Selain itu, usahawan yang berjaya adalah mereka yang mempunyai kemahiran pemasaran yang baik serta mereka mempunyai semangat